اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2 bayang kedua daripada bawah. Muka surat 2 bayang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Asy'ariyatal masyrabi malayuwiyatal ma'rabi fataniyatal ibarah bayaniyatal isyarah. Yang dibangsakan, yang dinisbahkan, yang diadukan kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari mazhabnya, lagi kepada Melayu bahasanya, lagi kepada Fatani tuturannya, lagi kepada kenyataan nyata dan terang isyarahnya, yakni isyarah ini risalah yang dibangsakan kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari mazhabnya, lagi kepada Melayu bahasanya, lagi kepada Fatani tuturannya. Melayu ni umum, Fatani ni logat daerah lah pulaknya dah. Jadi risalah, kitab kecil, kitab Faridatul Faraid ni. Kitab Faridatul Faraid ni mengandungi di dalam kitab Faridatul Faraid ni akidah yang sebenar, mengandungi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kitab Faridatul Faraid ni jalanan dia dibangsakan kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari mazhabnya, jalanannya. Jadi jalanan tauhid dalam kitab Faridatul Faraid, jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebab tu dalam kitab ni kalau mengikut susunan sifat 13 wujud sampai ke kalam, kemudian berhenti sekejap, pergi kepada pembicaraan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Situ maknawiyah ada 7. Pertama, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Jadi kaedah dia gitu. Jadi kalau kita nak cari sifat yang ke-14 tak jumpa dalam ni. Sifat yang pertama wujud, sifat yang kedua kidam, sifat yang ke-13 kalam. Berti di kalam tu dibahagi pula ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani. Kemudian bahagian keempatnya maknawiyah. Maknawiyah ada berapa? Ada 7. Mana 7? Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan, yang ketujuh kaunuhu mutakalliman. Jadi 20 juga. Tapi biasa kita sifat yang ke-13 kalam, sifat yang ke-14
kaunuhu qadiran. Sifat yang ke-20 kaunuhu mutakalliman. Siap, habis, selesai 20 sifat. Barulah nak bagi pula nafsiyah hak mana, salbiyah hak mana, ma'ani, maknawiyah, baru bagi. Siap habis dulu baru bagi. Kitab ni tak ni, berti 13, berti dah situnya. Sebab apa? Jalanan kitab ni jalanan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jalanan Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat yang wajib kita belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci, secara satu-satu 13. Hak ni hak muktamaknya. Hak ni hak rajih, hak kuat dalilnya. Tapi masyhur di kita 20. Masyhurnya 20. Kalau sebut kata sifat 13 tu satu perkara pula nak kena hurah balik. Oh, awak ngaji sifat 13, kita jak budak lagi sifat 20. 13 jadi pelik. Tapi jalanan kitab Faridatul Faraid memang 13. Tapi dia mari juga kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Dia pecah kaunuhu qadiran atas jalanan Imam Asy'arinya macam mana? Apa makna kaunuhu qadiran? Patut atas jalanan sifat 20 kaunuhu qadirannya maknanya apa? Sebab apa jadi kudrat sifat yang lain, sifat yang ke-7, kaunuhu qadiran bilang sifat yang lain, sifat yang ke-14. Maknanya antara dua ni, kudrat dan kaunuhu qadiran, mestilah lain-lain. Dia punya pengertian dia. Sebab tu bilang suku. Atas jalanan tak payahlah kaunuhu qadiran ni. Sebab apa? Sebab pengertian dia sama je antara kudrat dengan kaunuhu qadiran. Itu jalanan mana tu? Jalanan Imam Asy'ari. Jadi 13 je lah. Ni kaedah kitab ni. Tapi tak masyhur. Yang masyhurnya 20. Yang muktamaknya 13. Ya masyhur pun tidak, muktamak pun tidak, 24. Sebut kata 24 cengang pulaknya jadinya. Hak muktamad, hak kuat dalil 13 tapi tak masyhur. Yang masyhurnya 20. Satu pandangan lagi 24. Hak 24 ni muktamad pun tidak, masyhur pun tidak dikenali langsung. Tapi kalau ngaji kitab Faridatul Faraid dipergi kepada 24 mana? Sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Ada kitab Faridatul Faraid ni. Mari semua sekali 24. Semua sekali akidah yang kita nak kena ngajinya, semua sekalinya 58. Tapi yang masyhur kitanya 50. Hak muktamaknya 36. Kan? Hak tu kira hak mana pula tu? 58 lagi, 50 lagi, 36 lagi. Kan kita biasa kan ni akidah 50 kan. Simpulan iman yang 50. Mana 50 ni? Sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil 20, satu harus 41, sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, satu harus, jadi 9, 41 capur 9, keluarlah aqaid 50. Simpulan iman yang 50. Kemudian hak sifat 20 ni jadi 13. Jadi maknanya tolak 7. Sifat wajib tolak 7, sifat mustahil tolak 7, 7 14, 50 tolak 14, keluarlah 36. Atas jalanan sifat 13. Capur pula hak tadi, hak tambah lagi 4 idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukarribinan 4. Lawang dia 4, 8. 50 capur 8, 58. Kan ni. Anda dah bilang ke bilang duit je anda? Oh, bilang duit anda. Tapi nak kita ni dia cerita sesal.
Hak 36-nya hak mana, hak 50 hak mana, hak 58-nya hak mana. Hak 68 tak ada kita ni. Hak 68 jalanan Imam Sunusi 68. Tu jalanan lain lah tu. Tapi jalanan dia berbeza, kaedah bilangan berbeza, tapi isi kandungannya sama sahaja dalam bab pegangan ni. Isi kandungannya sama sahaja. Termasuklah hak sifat 13 ke sifat 20 ke, isi kandungannya sama sahaja. Cuma dari segi pengertian yang berbeza. Ini bab pegangan tidak ada beza. Jadi hak jalanan kita jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari 13, jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi 20. Masyhurnya 20, muktamadnya 13. Dia ginilah yang masyhur, yang dikenali, yang kita duk biasa-biasa dengar hukum tu, terkadang bukan muktamad, tidak semesti pandangan yang kuat. Tak semesti pandangan yang kuat, tapi tuan jadikan hak tu timbul. Hak sifat 20 ni timbul. Hak sifat 20 ni jadi timbul hak sifat 20 ni. Dia biasanya jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi ni biasanya di tempat pekohnya bermazhab Hanafi. Biasanya gitulah. Biasanya tauhid jalanan Abdul Hasan Abdul Mansur Al-Maturidi biasanya pekohnya bermazhab Hanafi. Kalau pekoh bermazhab Syafi'i, kebiasaannya tauhid jalanan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Biasanya gitulah. Tapi tempat kita ni pekoh bermazhab Syafi'i, tapi tauhid kitanya lebih kepada sifat 20, jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Tapi walaupun pandangan yang kuatnya pandangan Imam Asy'ari, jadi Tuhan jadikan timbul tu jalanan Imam Maturidi, jalanan sifat 20. Sama contoh ginilah, contoh bab pekoh lah. Contoh bab pekoh, berjemaah lelaki ni kita masyhurnya fardu kifayah, bukan? Lelaki berjemaah hukumnya fardu kifayah. Satu kampung tu mesti didirikan jemaah di tempat yang zahir, di tempat yang mana orang boleh pergi belaka, bukan tempat eksklusif apa panggil, tempat yang orang ramai tak apa sedap nak pergi, tak lepas fardu kifayah tu. Buat jemaah di tempat yang terbuka, yang orang lain semua boleh pergi belaka. Kalau pergi tempat jemaah setempat je, tapi tempat tu tempat yang tempat elit. Tempat yang elit, mana kalau orang biasa-biasa ni tak nak masuk Bukan budak pergi masuk, tapi tak nak masuk tak lepas fardu kifayah. Dia kena tempat yang terbuka, tempat yang mana orang ni boleh pergi belaka. Barulah lepas tuntutan fardu kifayah berjemaah atas orang lelaki. Orang perempuan fardunya apa? Berjemaah. Orang perempuan berjemaah hukumnya fardu apa? Fardu ain. Fardu ain orang perempuan. Jangan gaji orang perempuan dah bawa dengan lelaki berjemaah. Suami tak nitah pun isterinya 5 waktu di masjid surah. Gimana? Orang perempuan mazhab Syafi'i tidak dilarang, tidak digalakkan. Larang pun tidak, galakkan pun tidak. Cuma bagi perempuan yang tua-tua yang tidak ada urusan dah, daripada seorang diri di rumah, afdal berjemaah di masjid surah daripada seorang diri di rumah. Kalau di rumah ni ada dah seorang anak, ada dah seorang cucu, tok ni boleh dah buat makmum, buat cucu tu sebagai makmum, maka afdal berjemaah di rumah. Walaupun makmum tu hanya cucu saja seorang, nak banding dengan masjid orang ramai beratus di masjid tu, tetap afdal perempuan tua tadi berjemaah di rumah walaupun dengan hanya seorang makmum sahaja. Itu hukum dia. Jadi masjid itu pula ramai beratus makmum, imam pula soleh, imam pula faqih,
Imam pula qari di masjid tu. Masjid pula bukan masjid biasa, masjid jami', masjid yang didirikan Jumaat. Masjid yang didirikan Jumaat. Ada pun masjid kita ni masjid yang tak jami' sebab tidak didirikan Jumaat. Tak sama kelebihan. Masjid tu masjid jami' yang didirikan Jumaat, tu imamnya soleh, tu imamnya faqih, tu imamnya qari, tapi kita duduk rumah ada dah makmum seorang. Afdal perempuan tu tadi berjemaah di rumah walaupun dengan makmum hanya seorang. Ni hukum dia. Ni kalau tu imam di masjidnya soleh waraknya pun kurang, fakihnya pun kurang, hanya qari baca je sedar. Tu tak ada keutamaan tu. Tu tak ada keutamaan. Orang sekarang je buat itu keutamaan. Orang sekarang je nak pilih imam, keutamaan yang pertama qari. Ni orang sekarang. Fakihnya hilang, tidak ada fakih. Qari saja. Sebab apa? Sebab yang menemuduga tu pun qari saja dianya. Fakih ni tidak ada. Tak dapat keutamaan seumpama tu. Nak pilihnya pilih yang fakih terlebih dahulu, barulah pindah kepada qari. Itu jumhur mazhab. Melainkan mazhab Hambali sahaja memilih qari lebih utama daripada faqih. Sebab sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ganti Nabi SAW sebagai imam ada di kalangan orang yang qari. Tapi dalam fiqh Islami wa adillah tu karangan Dr. Wahab Al-Zuhaili, qari pada masa Nabi automatik faqih. Gitu pula. Betul? Sayyidina Abu Bakar qari. Kemudian Nabi hantar qari-qari yang berdakwah agama. Tapi qari pada masa Nabi dan kitab fiqh Islam adillah tu adalah faqih secara automatik. Sebab mereka memahami Quran, mereka memahami hadis Nabi SAW, mereka faqih, memahami agama, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mereka memahami Al-Quran. Al-Quran bahasa mereka dan mereka memahami Quran direct daripada Nabi SAW. Ilmu Quran yang mereka faham direct dari Nabi SAW, berarti mereka lah sefaqih-faqih manusia. Mereka lah sepaham-paham agama di kalangan manusia. Jadi qari di kalangan sahabat adalah faqih. Sebab tu Nabi hantar qari-qari yang untuk berdakwah agama. Sebab apa? Sebab mereka yang faqih, yang memahami agama. Cuba kita tahu qari pergi dakwah. Nak cerita hukum apa? Jadi pandangan mazhab Hambali mengutamakan qari dan faqih sebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pengganti imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi last sekali menjadi makmum, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, Sayyidina Abu Bakar adalah qari. Dan kitab fiqh Islami mengatakan qari pada masa Nabi automatik faqih bi khilafil yaum. Dan kitab tu kata, kitab fiqh Islami wa adillatu, kitab fiqh 4 mazhab yang kalau kita kata learning macam ranking pertama lah. Memang kalau sebut kata fiqh Islami wa adillah tu orang pakai kira lalu lah. Dia kata bi khilafil yaum, bersalah hari ini. Terkadang qari sahaja ilmu agama tak erti, tidak ada faqih, tidak ada pemahaman agama. Sekarang penilaian imam adalah kepada qari, asal kebaca sedar, hafaz Al-Quran. Lepas tu bab hukum hakam solat. Kalau kita semain belakang kita kata apa? Fil apa panggil? Fil apa fil? Gagal tak dulu. Fil. Lepas tu kadang-kadang dulu singgah, berbang masuk masjid singgah. Tengok pasal semayang tak singgah dah lain kali, baca pandai. Semayang tak pandai. Tak ada peseng semayang. Tak ada peseng semayang. Ni akhir zaman seumpama tu. Orang cuma Quran suti dada, bertuahnya mak ayah. Apa panggil apa? Sejuk perut mak ngandung apa panggil?
Quran sutir dada. Quran sutir dada tu bacaan saja ke dengan ilmu dia? Bacaan saja. Dan ilmu Quran ni mana? Sebab kita nak berpegang dengan ayat Quran. Kita nak beramal dengan ayat Quran. Tapi kalau kita hanya pandai membaca, tak faham apa Quran kata, macam mana kita nak berpegang dengan ayat Quran, nak beramal dengan ayat Quran zahir dan batin? Kalau hanya pandai membaca. Orang Melayu, Quran bukan bahasa kita. Orang Arab hafaz Quran. Orang Arab, Quran tu bahasa mereka. Itu pun mereka kena mendalami lagi pengertian ayat Quran, walaupun Quran bahasa mereka. Ini kita Quran bukan bahasa kita. Mana? Orang tua-tua kita ni, kalau Yasin cair, tak nak cair. Yasin cair. Cuba tanya, mokcik, dalam Yasin tu kata apa? Hok dah mokcik duk baca Yasin cair tu. Tak payah pegang Quran dah, memang ingat. Yasin kata apa dalam tu? Cuba tanya. Apa Yasin kata? Jadi macam mana kita nak turut sebagaimana surah Yasin perintah kepada kita? Nak turut macam mana? Kalau kita hanya baca Yasin, kita dah tahu pun Yasin kata apa. Itu kita. Itu kita Yasin, sama juga orang hafaz Quran sekarang. Walaupun Quran sutir dada, bacaan macam kita ingat Yasin je lah. Macam mana faqih pemahaman agama? Duduknya di mana? Itu kena belajar suku Sakat. Sebab tu kita sekarang ni kalau hafaz Quran ni memang dapat sambutan. Tempat-tempat hafaz Quran tumbuh macam cendawan. Kita ibu bapa ni kena pantau, kena survey apa panggil? Survey. Saya sebut tak jadi. Kena kita tengok dulu guana kiraan dalam tu. Dia punya apa? Dia punya silibus dia lah. Pengajian dia apa. Tengok dulu molek. Jangan lock letak gitu. Jangan. Saya pernah diminta buat satu program untuk imam bulan Ramadan. Jadi imam bulan Ramadan hak rasmi madrasah. Maknanya hak senior lah. Hak baru-baru tu dia balik kampung jadi imam sendirian berhak tu ramai lah. Ni hak senior, hak tua-tua dah sikit. Hak imam rasmi madrasah hantar sampai Sabah, Sarawak, Brunei, mana satu Malaysia dia hantar. Dalam 560 dia ingat dah gitulah bilangan dia. Dia minta ustaz tolong buat satu kuliah, dia beri 4 kali. 2 jam. 4 kali. 4 hari. 2 jam. Lepas tu nak cerita bab apa kok bandar dia kata. Jadi saya selok yang pertama cerita bab akidah. Mula daripada Islam, iman, ihsan, lepas tu pergi pada bab pegangan, rukun iman. Selok yang kedua 2 jam pergi pada bab taharah. Selok yang ketiga 2 jam pergi kepada persoalan rukun. Selok yang keempat pergi pada hai'ah peseng solat tu. 4 selok. Hak ada tu memang nganga belaka budak-budak. Bukan budak-budak ni. Hak jadi imam masjid besar-besar dah. Bab pegangan pun mengigar, bab taharah pun mengigar, bab rukun, bab peseng hai'ah solat pun mengigar. Akhir sekalinya hak duduk sekali ni, hak ustaz-ustaz dah duduk sekali. Kalau gitu hukum ustaz, saya pun tak berani jadi tu imam. Tak, ustaz dia kata saya pun tak berani jadi tu imam. Banyak hukum dia. Dah. Kau ingat ke asal ke baca Fatihah, asalkan surah tu baca hafal cukup gitu dalam sembahyang Akidah mula-mula sekali. Lepas tu taharahnya macam mana? Tak erti. Lepas tu rukun, syarat rukunnya macam mana? Tak erti. Hai'ah solatnya barang-barang je. Ni sekarang. Ni contoh. Lepas tu Ustaz Ihsan nak ngaji tauhid tu macam mana tu? Sebab kita pun tempat kita ni tauhid kalau tauhid jeng tak ada benda lah. Kalau tauhid dah kemas, ada masalah lalu ni contoh pengajaran. Sekarang itu je. Sekarang dikira kepada keutamaannya hanya qari saja. Fakihnya diketepikan.
Kalau kita nak pakai hukum fiqh bermazhab Syafi'i, memang huara lah kita. Kita nak pakai fiqh mazhab Syafi'i. Macam-macam peseng. Hak jenis sengit, hak jenis berdeheng, hak jenis bergerak. Bergerak bahu, bergerak kepala. Dibaca dalam sembahyang ni macam dibaca tengah duk congok ni. Ni, baca macam hafal Quran kan gini kan. Dianggu. Tapi sembahyang pun tubuh dia bergerak, kepala dia bergerak masa membaca. Ini kira fiqh mazhab Syafi'i. Kira fiqh mazhab Syafi'i gak tak luluh lah. Cuma kadang-kadang turut juga belakang, hanya yang tersepit, terpaksa kena solat situ, turutlah belakang. Lepas tu warna tu hak dia berdeheng, kau anda dia nak berdeheng lah. Batal mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tak batal. Lepas tu warna duduk situ dah terpaksa lah. Nak mari turut lain kali, doa. Sebab apa? Tak faqih orang panggil. Tak ada ilmu fiqh. Tapi masalah orang seumpama ni, dia tak mau belajar. Orang mengajar dia duk baca Quran. Dia ingat kepadang dia gitu je. Awak jadi imam, awak kena pandai hukum akal fiqh lebih daripada makmum. Ini makmum nak tupang tanya hukum solat dengan imam, tak boleh nak jawab langsung. Sepatutnya imam ni dereba solat. Dereba solat ni sepatut tempat rujukan anak makmum nak tanya hukum solat. Bukan anak makmum nak tanya hukum zakat. Bukan anak makmum nak tanya hukum haji. Anak makmum nak tanya hukum zakat, kita tanya jabat zakat tu. Nak tanya hukum haji, tanyalah hak jenis mutawif tu tanya Pak Haji. Sebab apa? Mutawif tu ketua bab haji, tanya dia lah. Jadi imam ni ketua bab solat. Kalau kita kata mutawif ni ketua bab haji, kalau kita ada masalah haji tu tanya tukang bawa kita, bukan gitu. Dia boleh jawab dah bab haji. Dia boleh jawab sebab tu kerja dia. Imam kerja dia jadi ketua solat kepada makmum. Sepatutnya imam ni boleh jawab satu-satu persoalan solat sebab dia ketua solat. Tapi apa yang berlaku tempat kitanya, nak tanya bab solat tak reti-reti pun. Ni kita nak buat imam. Hak tadi cerita tu, imam yang faqih, imam yang qari, imam yang soleh, imam yang warak ni di masjid masjid Jamek pula. Kita orang perempuan tua, tiba-tiba di rumah ada dah seorang makmum, afdal mai di rumah je. Nak cerita kat tu. Tapi biasa orang ni dah boleh dah, tak jumpa saing lah. Kalau dah mari balik cucu balik anak, dah pergi sejik tak jumpa saing lah. Tak tahu perkembangan semasa. Tidak boleh tahu orang. Kalau jangan baugi sekali, Allah moci mari apa dak mari sedap cerita mari. Apa budak mari sedap cerita mari. Ni. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada perempuan untuk masjid surat. Perempuan hanya masjid Nabi SAW dengan Masjidil Haram sahaja. Itu tempat perempuan. Masjid Nabi kan ada kubur Nabi, Masjidil Haram kan ada Kaabah. Tempat lain tidak ada untuk perempuan. Itu mazhab lain lah. Di mazhab Syafi'i kita, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu sekat hamba-hamba perempuan Allah datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Atau perempuan tak ada. Tapi kalau belajar fardu ain, sebab itulah kalau nak pastikan perempuan ni boleh main masjid, kena buat kelas. Subuh kena ada kuliah, maghrib kena ada kuliah, mana perempuan tak ada kira dah. Memang afdal pergi masjid sebab nak dengar orang ngajar. Itu tak ada masalah. Ni cerita tadi ni semata-mata nak berjemaah. Tak ada keutamaan kepada perempuan. Tak ada tuntutan pada perempuan. Melainkan perempuan-perempuan tua yang kalau di rumah jadi semai seorang, masjid surah lah. Tapi kalau masjid surah tu buat kuliah agama, tu tak ada lah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan tua ke, perempuan muda ke, perempuan sibuk ke, perempuan tak sibuk ke, sama je kena mari nak belajar. Gitu. Melainkan suami kata saya ajar, tak mari. Suami balik ajar, tak ada nama tu. Kalau tidak, kena mari belajar sendiri. Bab belajar tak ada, itu wajib.
Ini majmu'ah 5 waktu. Ni orang puas mai tarawih hok ramai. Ramai puas mai tarawih. Alih tabi. Alih tabi. Tahu tabi tu? Alih tabi. Dia kena ambil kawasan orang lelaki sikit. Esok tabi. Ramai orang perempuan semain tarawih. Tapi kuliah maghribnya tidak ada. Ada satu tempat saya pergi orang ramai, penuh orang puan. Tapi waktu kuliah maghrib 2-3 orang. 2-3 orang pula hidup bersembang je. Dia duduk bira tabi hok cerah, hidup sembang je 2-3 orang. Dia 2-3 orang je ada. Tapi kalau tarawih penuh. Ini adab budaya yang salah seumpama ni. Tarawih orang lelaki sendiri pun mana afdal berjemaah di masjid surah dengan sembahyang sendiri di rumah. Pandangan Taif dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki afdal sembahyang sendiri di rumah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjemaah pun tarawih. Masing-masing buat sendiri. Tu lelaki, perempuan tak ada tuntutan. Tapi jadi budaya. Tarawih aja satu keluarga dibawa. Ini ketua keluarga. Tarawih bawa satu keluarga. Orang adakan kuliah maghrib, dia datang seorang diri. Ada tak ketua keluarga seumpama ni? Ketua keluarganya tahu tak lelaki ke puan tau? Ke orang lelaki timbalan ketua keluarga. Jadi ketua keluarga ni lelaki. Time terawih semua dia bawa belakang mari sejid surau. Time kuliah maghrib dia mari seorang klik-klik je dia mari seorang. Aku nak kira. Kalau dapat ketua keluarga seumpama ni, jenis kalau biasa ni ketua keluarga tunginyo belakalah keluarga siapa dia? Pandai tunginyo. Tunginyo lah. Hak sepatutnya ketua keluarga bawa satu keluarga besar kecil. Hak kuliah fardu ain, kuliah agama tidak dibawa. Hak tarawih tak ada tuntutan pun dia bawa satu keluarga. Tunginyo lah keluarga kalau ketua seumpama ni. Tak ada ketua keluarga gitu. Tapi tak apa lambat lagi dengan tarawih ni. Tapi kalau tazkirah gini bulan Ramadan, dia kata perambak orang lah. Dia kata perambak orang ustaz ni. Kita dekat nak mari tarawih. Mari tarawih bukan cekak sangat dia kata. Dah siang hari puasa. Letih. Kita mari kata gitu pula. Kita mari ibadat dia kata. Dah orang main ngaji apa tak mari ngaji ni? Tarawih lepas isyak. Kena bangun duduk. Pakai tenaga. Kuliah maghrib. Lepas maghrib duduk congok. Bukan bangun duduk macam semayang. Semayang tarawih sunat. Belajar fardu ain. Jadi jember hak mana? Kita tebang mara lepun dak gerak pun. Dah tak cerdik pun. Tebang hak wajib-wajib. Dah lepas maghrib. Tarawih lepas isyak. Kalau buat kelas lepas isyak tak laku orang balik dah. Tapi boleh dah. Bulan Ramadan siang hari kita letih. Lepas isyak pula boleh buat. Tu semangat tu kadang-kadang mari daripada adab budaya yang diterap oleh keluarga kita sendiri. Sebab apa? Mak ayah kita tak bawa time maghrib. Mak ayah kita hanya bawa time tarawih. Jadi kita orang kemudian ni hanya mari time tarawih, maghrib kita tak mari. Sebab apa? Mak ayah kita tak bawa kita masa time maghrib. Kan gitu? Satu laginya mak ayah suruhnya malah sepu. Sepu mari. Kalau pergi main petang-petang balik awal-awal malah ni malah sepu. Disugi. Kan. Tapi kalau orang ngajar bukan kata awal main lah. Balik awal sikit malah ni ada orang ngajar sejik. Sugilah. Kalau mu buat sebosan mu jangan ngajar atas sejik. Mungkin main tanah. Tak apa lagi main tanah lah. Tapi dia mari sejik. Ajar seumpama tu. Ajar budaya kita, budaya ilmu. Tak boleh. Kita ketua keluarga besar tanggungjawab, besar persoalan di hari akhirat. Kalau tak kena letak kat jeng kat kita. Ini kata tersungkur di padang mahsyar. Suami, ibu, bapa yang tidak menunaikan tanggungjawab. Tersungkur di mahsyar. Maknanya tanpa kira persoalan tanggungjawab, memang dia tegak molek. Untuk dia comel molek tegak. Baru timbul tersungkur. Tapi kalau dia pun rebah dah, tak panggil tersungkur.
Nak panggil tersungkur ni kalau dok kira bab keluarga, dok kira bab isteri, dok kira bab anak, kita ni memang selamat dah. Tu timbul kata rebah tersungkur tu. Maknanya kita seorang selamat, tapi kita tidak menunaikan tanggungjawab. Jauh kita gini. Jangan lupa asal. Asal cerita bayi majmu'ah. Ingat lagi. Ingat baru tak boleh lupa. Lupa kan kita nak balik ke mana. Tak nak balik ke mana. Nak cerita majmu'ah, orang lelaki. Orang lelaki majmu'ah ni kita suhunya dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ni 5 waktu Zuhur asar pun fardu kifayah. Kalau zuhur asar senyap, tak ada rebam, tak ada didirikan jemaah, di kampung tu masih lagi ada lelaki yang wajib semayang berjemaahnya, maka berdosalah. Kadang-kadang subuh, maghrib, isyak didirikan jemaah, zuhur asar senyap, berdosalah kalau tidak menunaikan fardu kifayah tu. Sebab fardu kifayah ni 5 waktu. Tapi fardu kifayah ni pandangan Imam Nawawi. Ini pandangan, bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad, pandangan Imam Rafi'i. Berjemaah orang lelaki sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntuh. Jikalau satu kampung tidak dirikan jemaah, hukumnya makruh. Tengok pandangan muktamad. Ingat je dalam mazhab Syafi'i bagi lelaki majmu'ah ni. Hak kata fardu kifayah pandangan Imam Nawawi. Itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad, pandangan Imam Rafi'i. Majmu'ah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Mana kalau tidak buat jemaah satu tempat pun di kampung tu, bagi lelaki tadi hukumnya makruh sahaja, tak ada sedesa pun. Tapi kita tak biasa dengar kata sunat. Kita biasa dengar semua fardu kifayah. Tu kata masyhur, tapi bukan muktamad. Tapi kalau dengar kata sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, tidak didirikan sunnatun muakkadah, hukumnya makruh, kita tercengang. Gitu je sunnatun muakkadah jauh lelaki. Tu pandangan muktamad. Tak biasa dengar. Tu kata masyhurnya fardu kifayah. Macam tadi lah. Hak muktamad 13, hak masyhur 20, sebut 13, saya tak biasa dengar 13. Gitu je. Terkadang yang masyhur bukan yang muktamad, tapi jadi masyhur kot tu. Sebab tu tempat kita bermazhab Syafi'i ini, solat Jumaat takkan jadi ramai, takkan jadi meriah, melainkan tempat tu kena adakan kuliah agama. Barulah tempat tu jadi ramai. Kalau tempat tu hanya nak majmu'ah je, lama-lama anak jemaah dia akan lari pergi tempat lain. Ya, tempat dia maghrib senyap. Anak jemaah dia ada ni 10 orang, 20 orang, 30 orang tetap kan. Tapi kalau kekal gitu, lama-lama seorang, lari semain lain. Sebab apa? Tempat ni boleh belajar, dia kata. Tempat kita ni nak jadi ramai jemaah, kena buat kelas baru jadi. Kalau semata-mata nak jemaah, dia jadi longgar. Sebab fiqh mazhab Syafi'i kita ni bab majmu'ah ni longgar sikit. Kalau setengah-setengah pandangan fardu ain majmu'ah bagi jiran-jiran masjid fardu ain. Makna kalau tak majmu'ah, mai zuhur di rumah contohnya, sah berdosa lelaki. Dan ada pandangan mengatakan syarat sah solat, termasuk pandangan Imam Ghazali, syarat sah solat berjemaah macam majmu'ah juga jadinya. Majmu'ah syarat sah solatnya adalah berjemaah. Boleh tak jemaah seorang? Minggu ni malah pergi sijik kita majmu'ah seorang di rumah, boleh. Syarat sahnya berjemaah. Jadi semaya zuhur ni ada juga pandangan mengatakan macam Jumaat juga. Semaya zuhur di rumah seorang tidak sah. La salata di jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Tidak ada sembahyang, ada pandangan mengatakan sahihatun, yang sah, melainkan di masjid. Dalam pandangan mazhab Syafi'i kita, la salata ay kamilatun, yang sempurna, bukan yang sah. Sebab Nabi cuma kata la salata, tidak ada sembahyang. Isim la ada, khabar la mana? La salata isim la, khabar la. Ini ulama yang takdir kan.
Sahihatun, yang sah. Itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Kamilatun, yang sempurna. Itu mazhab Syafi'i. Tidak ada sembahyang yang sempurna bagi jiran masjid melainkan di masjid. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Tapi ada pandangan tidak ada sembahyang yang sah bagi jiran masjid melainkan di masjid. Kalau dia sembahyang di rumah, tak sah sembahyang dia. Tapi jumhur mutaakhirin, walaupun imam-imam mazhab mereka mungkin ketat berat hukum majmu'ah lelaki ni, tapi jumhur kebanyakan ulama-ulama yang bermazhab Hanafi ke Hambali ke hak kemudian ni menetapkan hukum semajmu'ah lelaki sunnatun muakkadah, sunat kuat, untuk sama dengan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Rafi'i. Tapi dia nak ceritanya, terkadang yang muktamad tidak masyhur, yang masyhurnya pandangan lain. Contoh macam sifat 13, sifat 20. Jadi kitab ni jalanan Imam Asy'ari yang dibangsa pada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari mazhabnya. Di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab usuluddin dua mazhab. Mazhab ni jalanan. Jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Adapun Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali, itu mazhab fiqh. Imam Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, itu mazhab dalam bab tasawuf. Mazhab Ahlussunnah dalam bab Imam Ahlussunnah dalam bab tasawuf. Kita biasa sahurnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi gitu, itu sahurnya. Itu Imam Ahlussunnah dalam bab fiqh. Imam Ahlussunnah dalam bab tauhid, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Asy'ari ni dibangsakan kepada Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nama Imam Asy'ari Ali bin Ismail bin Ishaq. Itu nama Imam Asy'ari. Asy'ari dibangsakan kepada Musa Al-Asy'ari sebab ianya keturunan Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Muhammad bin Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi nama dia. Dikenali dengan Imam Maturidi. Nama dia Muhammad bin Mahmud Abul Mansur Al-Maturidi. Muhammad bin Mahmud. Itu nama Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Akhir kurung yang ke empat lah, kita kata awal kurung yang keempat. Jadi kalau sebut kata jalanan Ahlussunnah wal Jamaah dalam usuluddin, jalanan Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Asy'ariyah ni imam-imam ulama-ulama yang mengikut jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia panggil Asy'ariyah. Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah ulama-ulama usuluddin yang mengikut jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Kena-kena jugalah kita ni. Jadi macam mana pula Ahlussunnah wal Jamaahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, itu awal kurung yang ketiga. Awal kurung yang keempat, semua mengatakan kurung yang ketiga lah. Kurung ketiga ni 300 tahun lebih dah lepas ada Nabi. Tak sebelum tu sama juga dengan kita fiqh. Fiqh kitanya mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali. Itu kemudian Imam Syafi'i kita kurung yang kedua. Dan kurung yang pertama, kurung sahabatnya macam mana? Kurung tabi'innya macam mana? Fiqhnya macam mana? Fiqh direct Quran hadis. Tauhidnya macam di awal Islam, Quran dan hadis. Itu asal. Kemudian dari Quran dan hadis ni ulama-ulama buat pandangan, buat kitab masing-masing, pandangan masing-masing. Keluar dah fiqh ni jalanan dia. Kemudian tauhid Ahlussunnah ni jalanan dia. Tapi jalanan kemudian sama ada jalanan fiqh ke, jalanan tasawuf ke, walaupun apa imam ni sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ambuh pakai jalanan Imam
Asy'ari, Imam Maturidi, kita nak direct pada Quran. Kalau kita mampu memahami Quran sebagaimana 3 kurung yang pertama. Kurung sahabat, kita mampu memahami Quran sebagaimana sahabat memahami Quran yang mereka terima direct ilmu tu dari Nabi. Sama dengan pahaman Quran para tabi'in. Sama pahaman Quran para tabi'in. Kita faham Quran seumpama tu. Sekarang ni ada. Maka siapakah yang memahami Quran sebagaimana ulama-ulama terdahulu? Imam-imam ni. Sebab Imam Asy'ari ke, Imam Maturidi ke, Imam Syafi'i, Imam Hanafi ke, mereka lah orang yang kurung awal yang terima direct ilmu-ilmu daripada orang-orang terdahulu yang betul-betul memahami Quran. Cuma bezanya mereka kemudian buat satu aliran biar untuk memudahkan orang kemudian memahami agama. Ini yang Nabi kata ulama warasatul anbiya ni. Tak mau pakai ulama pula, nak pakai direct, nak lompat. Nak lompat. Ambil macam masa sahabat, masa tabi'in. Khayal barangkali. Khayal tengok dengan mata putih. Masuk dalam mesin, boleh kembali pada zaman dahulu. Dia tengok dengan mata putih. Masuk dalam mesin, pergi zaman kemudian pun boleh. Nak balik zaman dulu pun boleh. Ni puak ni. Puak khayal. Dia masuk dalam mesin, dia balik ke zaman sahabat. Dia memahami Quran macam sahabat memahami Quran, atau pakai ulama-ulama. Ada ke? Ada cerita. Dia masuk dalam mesin, kembali pada zaman dahulu, nak pastikan mak ayah dia nikah. Kalau mak ayah tak nikah, tak lahir dia. Kelam macam cerita. Boleh kembali pada zaman hak dulu, boleh kembali pada zaman hak hadapan. Jadi imam-imam ni lah yang memahami Quran sebagaimana orang-orang terdahulu. Cuma bezanya mereka menyusun kitab-kitab untuk orang kemudian. Apa tu kan sebut kata Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tauhid, jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi, itu jalanan akidah kita. Jalanan mereka ni, mereka lah murid kepada jalanan orang-orang yang terdahulu. Mereka lah murid kepada orang jalanan-jalanan yang terdahulu. 3 kurung yang pertama, kurung yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal kurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Hak 3 kurung hak Nabi aku. Selebih-lebih kurung aku. Kurung yang mengikut aku, kurung yang mengiringi, kurung yang mengiringi kurung aku. Kurung aku ni kurung Nabi, sahabat. Dan kurung sahabat, kurung tabi'in, kurung tabi'in, 3 kurung yang pertama yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian jalanan Imam Syafi'i ini, inilah murid kepada mereka yang berada di 3 kurung yang pertama. Kita kurung yang ke-15, tiba-tiba kita dakwa kita nak pakai kurung awal. Nak ambil mana kita? Samalah bab fiqh sama, bab tauhid pun sama, bab tasawuf pun sama. Sebab sekarang ni orang waktu keluar benar. Imam-imam muktabar, imam-imam besar lain-lain. Siapakah yang mengikut jalanan fiqh Syafi'i? Siapakah yang mengikut jalan fiqh Hanafi? Ramai di bawah. Kita nak lawan hak mana? Aku lagi pula pada tauhid Imam Asy'ari, tauhid Imam Maturidi. Siapakah yang di belakang tu yang ikut tauhid Imam Asy'ari, yang ikut tauhid Imam Maturidi? Panjang ulama-ulama muktabar di belakang tu. Orang kemudian ni kelah lagi, Imam Asy'ari pun tak pakai, Imam Maturidi pun tak pakai. Dia nak pakai hak tu jalan hak awal dia kata. Hak awal. Dia ambil mana hak awal? Tadi jalanan hak awal Islam. Kalau sahabat, mereka memahami direct pengertian Al-Quran daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah mereka akidah Quran. Tabi'in pula orang kemudian ada sahabat memahami Quran direct daripada mulut sahabat yang sahabat terima ilmu dari Nabi. Mana? Maka mereka pun memahami betul-betul Al-Quran, mereka berpegang akidah Al-Quran. Dan kita kemudian ke mana kita nak faham Quran? Kadang-kadang kita baca Quran pun tegur dia orang. Baca Quran pun tak betul kadang-kadang. Lepas tu kita nak kembali pada akidah Quran. Nak kembali pada akidah Quran. Akidah Quran adalah akidah yang dijalani oleh Imam Asy'ari, akidah yang dijalani oleh Imam Maturidi. Itu akidah Al-Quran, akidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita nak beramal pekoh Quran hak sebenar lah. Pekoh Quran sebenar, pekoh Syafi'i, pekoh Hanafi, pekoh Hambali, pekoh Maliki. Bukan pekohmu. Hak ngaku buat sendiri tu, tengok tuan pun tak percaya. Tengok tuan tak percaya. Kadang-kadang pesen cakap, memek muka kadang-kadang tak ada percaya. Pakaian pun kadang-kadang piyah, sokok, topi sudu, kepala dogok. Tak boleh pegang buku. Orang sekarang ni boleh pegang buku setara tu. Jangan main. Kadang-kadang bukan piyah, serban. Serban bukan selapis, 2 lapis. Siapa taing ke dia pula tengok tak kenal tapi sudu tak setara. Tapi sudu tak setara. Sebelum tu pakai jubah. Tengok pula gambar tu pakai seluar 3 suku. Kenal keluar 3 suku? Bukan orang 3 suku ni, seluar 3 suku. Bawah daripada lutut. Betul. Bawah dari lutut tutup aurat dah. Lutut sepeng separuh pun tutup aurat dah. Tahu lutut sepeng? Lutut sepeng dah panggil dah. Lutut sepeng semua ni faham tak? Sepeng dah. Lutut sepeng separuh, tak apa lagi. Lutut bukan aurat. Lutut dengan pusat bukan aurat. Auratnya antara pusat dan lutut, faham tak? Aurat antara pusat dan lutut. Terkenal ada antara pusat dan lutut. Contoh bab lain. Kalaulah perempuan dalam keadaan uzur, haid nifas, tidak boleh ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Tapi kalau korek pusat tak apa. Dia kata lutut tak apa. Sebab apa? Yang tak adanya antara. Faham tak? Perempuan uzur haid nifas tak ambil kesedapan antara pusat dan lutut tanpa berlapis. Tapi kalau nak korek pusat tak apa tu. Dan pusat tak masuk lagi. Yang tak boleh ni antara pusat dan lutut. Jadi aurahnya antara pusat dan lutut. Pusat tidak aurah, lutut tidak aurah. Sepel lutut sikit pun tak dosa lagi. Dia pakai seluar 3 suku ni bawah dia lutut. Tapi dari segi image orang berilmu agama, sesuai ada pakai seluar seumpama tu. Sesuai ada dengan imej agama. Maruh orang agama. Orang tengok rasa macam pelik ke tak pelik. Kalau orang agama pakai jubah, tiba-tiba pakai seluar 3 suku bawah sikit lutut. Sesuai ke tak? Kalau orang ramah-ramah tak ada masalah, tutup aurah okey lah. Ini kita ikut bukan cerita bab tidak tutup aurah, tutup aurah. Tapi pakaian seumpama tu dengan sebelum ni jubah lagi, serban lagi, pun dah pakai topi, pakai seluar 3 suku seumpama tu, layak tak dengan imej agama. Kita menjatuhkan imej, kita menjatuhkan maruah agama haram. Dosa tak boleh disaksi kita ni. Jadi pasti tak boleh disaksi nikah kita ni. Tak boleh jadi saksi nikah. Sebab apa? Tak boleh terima orang seumpama ni. Sebab dia berkelakuan, berpakaian yang tidak selayaknya. Hanya orang sekarang agak aku nak pakai. Kita pakai jalanan. Hak dalam kitab-kitab muktabar, fiqh ada imam-imam dah, tauhid ada imam-imam dah, tasawuf pun ada imam-imam. Kita ingat baik, imam-imam tauhid fiqh ni bukan mereka yang mengangkat diri mereka. Imam Syafi'i mengatakan akulah imam fiqh, tidak. Imam Asy'ari mengatakan akulah imam ikutan untuk tauhid, tidak. Orang kemudian tuan susun jadi ikut mereka, yang angkat mereka. Orang kemudian, ulama-ulama besar kemudian ikut Imam Syafi'i, ulama-ulama besar kemudian ikut Imam Asy'ari. Jadi mereka yang jadi imam-imam terangkat dengan sendiri, bukan mereka yang mengangkat. Orang-orang ulama-ulama muktabar lain Allah Ta'ala susunnya, mereka pun dalam bab tauhid mereka pakai ikut Imam Asy'ari, dalam bab tauhid mereka pakai ikut Imam Maturidi. Ini susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terangkatlah Imam Asy'ari, pendukung Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Maturidi, pendukung Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang angkat mereka? Imam-imam ulama-ulama besar di belakang. Bukan mereka. Bukan mereka yang tubuh NGO. Lepas ni tubuh NGO Ahlussunnah wal Jamaah. Tubuh NGO Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang bukan Ahlussunnah wal Jamaah pun. Kadang-kadang merosakkan nama Ahlussunnah wal Jamaah, kita menggunakan nama NGO, nama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak berakhlak sebagaimana akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Imam-imam tidak buat NGO pun, orang kemudian yang angkat.
Jadi ulama-ulama muktabar yang angkat Imam Asy'ari, yang angkat Imam Maturidi, maka Imam Asy'ari, Imam Maturidi dah Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tauhid, dalam bidang usuluddin. Tapi kita ni pakai jalanan Imam Asy'ari. Lagi kepada Melayu bahasanya, bahasa Melayu lah kita ni. Lagi pada Fatani tuturannya. Logatnya logat Fatani. Melayu ni Melayu umum Melayu ni. Fatani pun bahasa Melayu, Kelantan pun bahasa Melayu, Terengganu pun bahasa Melayu, tapi Melayu ni sama ke tak? Dia ada logat masing-masing. Jadi logat yang digunakan adalah logat Fatani. Lagi kepada kenyataan isyarahnya, makna apa? Nyata terang isyarat. Tak jadi kesamaran terang, nyata isyarat dianya. Hak ada dalam kitab dalam kitab Faridatul Faraid. Tunazzalu baina nazairiha manzilatal insani minal aini. Wallahu a'lam.